Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada warga MRSM Taiping ke program kita pada petang ini iaitu Ansara Taiping Development Talk Series, siri 3 yang bertajuk Mental Health. Apa khabar semua? Saya harap para hadirin sihat sejahtera semuanya. Saya Aina, bekas pelajar MRSM Taiping, batch SPM 2009 akan menjadi moderator pada petang ini. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini pada masa yang sama dengan topik pengisian menarik yang seterusnya. Terima kasih kepada yang masih setia bersama-sama kami bersiaran langsung di platform Zoom dan Facebook Live Ansara Cawangan Taiping ACT. Kepada anda yang belum lagi mengikuti kami, jangan lupa ikuti kami di Facebook Ansara Cawangan Taiping, Instagram dan Twitter Ansara Taiping, serta channel YouTube Ansara Taiping. Untuk info-info perkembangan terkini Ansara dan sekiranya anda belum mendaftar sebagai ahli Ansara Taiping, anda bolehlah berbuat demikian di laman web www.myansara.org. Para hadirin sekalian, eloklah sekiranya kita bersama-sama membuka dahulu majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memulakan majlis, ingin saya ucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada rakan strategi Ansara Taiping, Unit Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, TNF Energy Sdn Bhd, Alka Sistem Malaysia dan BG Capital Holdings. Para hadirin sekalian, pada hari ini kita sangat beruntung kerana bersama-sama dengan kita orangnya ramah dan manis bertudung purple hari ini. Saya perkenalkan Puan Ros Azura Zahid. Beliau merupakan clinical psychologist dan juga pensyarah Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia Universiti Malaysia Sarawak. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Puan Ros untuk mengambil alih sesi kita pada petang ini. Silakan Puan. Okey. Berbanyak terima kasih kepada Aina. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, terutamanya kepada Aina sebagai pengurusi majlis. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih atas jemputan daripada pihak penganjur Taiping Development Series, kepada Puan Pengetua, Puan Noriha Ahmad, Pengetua Cemerlang ya, MRSM Taiping, guru-guru dan juga sahabat pendidik sekalian. Sebelum saya share slide saya just ingin kalau boleh minta tolong Baim untuk share QR code sekali lagi. So saya minta untuk kalau boleh guru-guru yang mempunyai handphone, kalau boleh untuk scan QR code ini, kemudian cuba isi ataupun cuba jawab soalan yang diberikan. Okey, sebab itu nanti saya akan gunakan untuk perkongsian kita nanti ya. Okay, so far kita ada 9 yang sudah menjawab menti.com ni. Kalau siapa-siapa yang tak dapat menggunakan QR code, boleh gunakan laman web tersebut www.menti.com dan gunakan kod 31853636 untuk masukkan kod tersebut. Okay. Okay, kita bagi dalam 2 minit mungkin, lepas tu saya akan start supaya at least kita dapat data terlebih dahululah. Maksudnya saya just nak tahu berapa ramai guru-guru di sini yang pernah ataupun pernah berhadapan dengan stres. Okay. Okay, so far kita dah ada 27, 28 ya. Keep coming. 29.
Very aktif ya partisipan ataupun guru-guru MRSM Taiping ni sebab itulah rasanya MRSM ni jadi MRSM yang terbaik, yang elit kan. Saya dimaklumkan bahawa MRSM Taiping adalah sekolah elit, jadinya sebab tu kita boleh perhatikan guru-guru di sini kebanyakannya very proaktif. Puan, moderator nak tanya ni, moderator boleh join tak? Boleh sebab ini bukan sahaja untuk guru lah, sebab soalan saya simple saja. In your daily job, have you ever experienced distress? Maksudnya dalam apa-apa tugasan harian lah, pernah tak anda mengalami distress? So bolehlah, moderator pun boleh isi. Oh, okey, boleh. Terima kasih. Okey, sama. Ya, satu soalan setakat ini sahaja Encik Nasrin ataupun Puan Nasrin ya, sebab ada soalan seterusnya nanti, tapi saya just nak dapatkan berapa ramai sahaja dulu. Just simple information tentang stres ni lah. Okey, saya rasa maybe nanti kita boleh tengok kemudian dan saya akan share. Okay, so far kita dah ada 37 partisipan yang menjawab soalan pertama ni. Nanti saya akan sharekan lah berapa ramai yang stres, berapa ramai yang tak stres, yang mungkin tak sure. Okay, jom kita saya share dulu saya punya slide. Mohon izin ya untuk saya share slide saya. Okay. Right, so saya harap guru-guru boleh lihat saya punya skrin sekarang. Ini adalah topik yang diberikan kepada saya, mental health for teachers. Sebelum tu saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas jemputan yang diberikan. Saya bersyukur sangat sebab mental health issue ni dah diterima ramai ya. Sedikit latar belakang tentang diri saya. Seperti yang dimaklumkan oleh pengacara majlis tadi, nama saya Ros Azura Zahid. Boleh panggil Ros, boleh panggil Azura, tak kisahlah. Okay, saya adalah pensyarah dan juga clinical psychologist di Unimas. Berikut adalah email dan juga phone number sekiranya memerlukan maklumat ke ataupun apa-apa yang berkaitan dengan topik hari ini, boleh juga email ataupun call saya nantilah, ataupun kita akan ada sesi Q&A selepas ni. Dari segi latar belakang pendidikan, saya sama seperti Puan Nur Shah, sama-sama membuat PhD di University of Nottingham dalam bidang Medicine and Health Sciences, dan saya punya master dalam Clinical Psychology dan juga degree dalam Cognitive Science. Saya mengenali Cikgu Aisyah masa saya buat degree di Unimas lah. So basically kami adalah satu batch. Dan saya syukur dapat jumpa dengan beliau masa program hari ini. Terima kasih mengeratkan balik semula silaturahim kami. Okey, dan beberapa bulan lepas saya dah berjaya mendapat persijilan Certified Mental Health Coach ni, di mana ini membuka peluang untuk saya terus berkongsi ya dengan masyarakat tentang kepentingan kesihatan mental, sebab kesihatan mental ni satu masa dulu adalah satu tabu. Orang tak nak bercerita tentang mental health, orang tak nak cerita pasal kesihatan mental. Orang rasa kalau cerita pasal kesihatan mental ni gila. Even saya buat dalam bidang ni pun orang kata, oh awak ni doktor gila. Dia ada satu stigma tentang kesihatan mental. Boleh dengar ke suara saya ni? Boleh. Okay. Kat sini hujan sangat lebat, so saya takut saya bercakap sendiri. Okay. So saya bersyukur sangat sebab pihak MRSM terbuka untuk menerima ataupun untuk berbincang tentang kesihatan mental. Okay, sekejap ya. Kemudian saya suka juga untuk berkongsi satu petikan daripada pakar psikiatrik Vikram Patel ya.
yang menyatakan bahawa there is no health without mental health. Maksudnya kita ni walaupun kita ni ada kesihatan fizikal yang baik, kita ni kuat, kita ni sihat, tak ada diabetes, tak ada sakit jantung, tak ada darah tinggi, tetapi kalau kita ada masalah mental, kesihatan fizikal itu tidak memberi apa-apa makna. Alright, so mental health is too important to be left to the professional alone, and mental health is everyone's business. So maksudnya di sini saya perhatikan MRSM Taiping mengambil kira faktor mental health ni dan menitik beratkan tentang kepentingan kesihatan mental. Okay, so make sure cikgu-cikgu ambil kira tentang kesihatan mental sendiri dan juga rakan-rakan di sekeliling kita. Alright. Kemudian yang ni antara yang saya katakan tadi, sebab satu masa dulu mental health ni dianggap satu perkara asing ataupun tabu lah, kita tak nak cerita, ada stigma. Even kalau orang pergi dapatkan rawatan kaunseling ataupun orang pergi berjumpa psikologis ke ward psikiatrik, orang akan fikir oh dia ada masalah mental, dia gila. Okay, but sekarang ni masyarakat lebih terbuka dan lebih ramai yang dah ada kesedaran tentang kepentingan kesihatan mental. Okey, untuk topik hari ini saya akan sentuh kepada perbezaan antara mental health dan mental illness, sign dan simptom bagi burnout dan depression, dan juga cara untuk mengatasilah sebelum kita menjadi depressed ataupun sebelum kita burn out, apa yang boleh kita lakukan, okey, untuk kita prevent ataupun kita cegah daripada mengalami masalah mental. Okey, saya mohon untuk mengadakan sesi ini secara two way communication lah ataupun secara tidak formal, sebab lebih kepada sharing. Saya beranggapan guru-guru lebih berpengalaman daripada saya, sebab saya pun masih jugalah baru dalam bidang pendidikan ni juga kan. Okey, so kalau ada apa-apa sharing ataupun ada apa-apa yang ingin diajukan, kita boleh bincang sama-sama ya. Alright. So untuk yang seterusnya, saya cuba turn off. Okay. So mental health versus mental illness. Apa beza? Orang tanya kenapa ada apa tu mental health, apa itu mental illness? Okay, ataupun mental disorder. Alright. Mental health ni bermaksud apabila kita dalam keadaan sihat, sejahtera, okay, sejahtera. Kita boleh mengenal pasti kemampuan diri kita. Kita mampu melakukan sesuatu dan kita mampu berdaya tindak. Maksudnya cope lah, kita boleh cope dengan stres tu. Walaupun kita stres tapi kita masih boleh continue dengan hidup kita. Dan kita boleh bekerja secara produktif walaupun kita dalam keadaan stres. Okey, dan seterusnya kita boleh menyumbang kepada masyarakat ataupun kepada anak didik kita lah, macam cikgu-cikgu kepada pelajar-pelajar lah. Maksudnya cikgu masih boleh memberi sumbangan kepada anak didik. Tetapi untuk mental illness, definisi mental illness ini adalah apabila berlakunya perubahan kepada emosi, kepada cara berfikir, okay, dan juga kepada tingkah laku kita. So semua itu akan berubah disebabkan kita ada stres tersebut. Okay, dan kebanyakan kes kesihatan mental ini adalah disebabkan oleh distress. Okay, distress yang akhirnya merosakkan ataupun menjejaskan kefungsian bersosial. Kita tak dapat nak bersosial, berjumpa dengan orang, kemudian kita menjejaskan kita punya pekerjaan dan juga menjejaskan aktiviti harian kita. Okay, kalau dulu kita happy, kita boleh berkebun, kita boleh pergi bekerja, kita boleh menjalankan tugas harian seperti biasa, tapi bila kita menghadapi masalah mental illness ni, dia akan mengganggu fungsi-fungsi harian kita. Okay, so kebanyakan individu yang mengalami masalah mental illness ni, dia tidak suka untuk bersosial, dia suka menyendiri, suka mengelakkan daripada berkomunikasi dengan orang luar, tidak ada hubungan yang baik dengan keluarga dan sebagainya. Okay. Dan psychological distress ni, mengapa terjadinya distress? Okay, distress. So kerana adanya stressor dan demand. Okay, bila ada stressor dan bila ada demand, menyebabkan kita sukar untuk cope, untuk kita berdaya tindak. Okay, contohnya macam COVID-19 ni kan, ini adalah stressor sebab kita kena terpaksa bekerja dari rumah.
Macam saya sendiri pun saya terpaksa bekerja dari rumah, tidak dapat keluar, tidak dapat pergi ke office, terpaksa juga menjaga anak 4 orang, kemudian kena PDPR mereka, dan at the same time saya pun ada student saya yang saya perlu jaga. Okay, so itu adalah stressor. Okay, dan at the same time kita ada demand. Demand tu maksudnya macam keperluan ataupun arahan, contohnya arahan daripada pihak sekolah, daripada pihak atasan, demand daripada pelajar-pelajar kita, daripada ibu bapa pelajar kan. Ada isu-isu kes yang bila ibu bapa message dengan guru dan sebagainya. Kemudian at the same time kita ada demand untuk melihat ataupun membantu anak-anak kita menjalani PDPR. Okay, so macam saya, demand saya kena mengajar student saya, at the same time saya kena pastikan anak saya pun belajar menghadiri PDPR. So itu adalah demand dan stressor yang perlu kita hadapi setiap hari, dan itu yang menyebabkan psychological distress. Walau bagaimanapun, apabila kita tak dapat berdaya tindak dengan baik, inilah yang akan menimbulkan simptom-simptom depression dan juga anxiety. Ini banyak berlaku lah, even di peringkat universiti, macam kami, pelajar-pelajar kami pun ramai yang mengalami depression dan juga anxiety sepanjang COVID ni. Banyak saya terima kes, message, call daripada pelajar depressed. So kita terpaksa ambil tindakan lah untuk membantu mereka. Okay, dan saya nak ingatkan kepada guru-guru, sebab kita stres ni dia ada dua bahagian. Satu, EU stress, kalau dia perhatikan sebelah kiri tu warna hijau dan warna kuning, EU stress tu adalah good stress. Maksudnya stres ni ada yang baiknya, baik stress, okay. Dan ada juga bad stress yang kita panggil sebagai distress. Okay, yang distress tu yang sebelah kanan warna orange dan warna merah. Okay, so kalau kita dalam keadaan good stress, stress level ni kita masih boleh kawal. Okay, kita masih boleh kontrol lagi. Dalam keadaan stres yang optimum, kita punya performance dia akan meningkat. Okay, contoh macam saya bagi contoh Baim lah, sebab Baim yang dekat dengan saya untuk sesi WhatsApp dan bertukar maklumat kan. So contoh macam kalau Baim dia ditugaskan untuk invite speaker, okay, untuk menjemput speaker. Kemudian dia perlu buat kertas kerja, contohlah ya, kena buat kertas kerja, kemudian perlu kontak speaker tersebut, kena buat persediaan, kemudian kena tengok perjalanan program. So itu semua menimbulkan stres ataupun distress lah kepada Baim. Okay, tapi kalau stres tu maksudnya kalau Baim suka ataupun tidak ada rasa sukar, maksudnya dia stres tapi dia mampu lakukan. Okay, itu akan menyebabkan dia punya performance tu optimum performance lah. Okay, tapi kalau Baim terlampau diberi pressure, diberi overload stress, dia akan menyebabkan exhaustion. Okay, Baim akan penat. Contohlah kalau seminggu ni dia kena handle sampai 5 talk. Okay, contoh 5 talk. Jadi dia kena berurusan dengan 5 orang speaker. So dia punya stress curve tu dia akan bila sampai tahap dia dah tak mampu untuk handle, dah tak mampu untuk cope, dia akan sampai ke tahap exhaustion. Okay, exhaustion warna orange tu. Dan apabila semakin teruk dan tidak mendapatkan rawatan ataupun tidak mendapatkan sokongan, bantuan, dia akan membawa kepada burnout. Alright, burnout itulah bila berlakunya anxiety, depression, panic, anger. Okay, itu antara kesan-kesan apabila seseorang itu terlampau overload. Okay, saya percaya cikgu-cikgu pun mungkin sekarang ni berada dalam lingkungan orange, kuning ataupun merah, mungkin ada juga sebab tadi bila saya perhatikan Mentimeter tu, cuba kita tengok Mentimeter tadi. Boleh nampak ya? So kita boleh perhatikan 26 individu ataupun 26 guru yang mungkin mengalami distress sepanjang career ataupun in your daily job mengalami distress. Okay, mungkin 4 orang mungkin dia tak rasa distress sebab itu dia boleh handle, for example. Dia boleh handle stress tu dan dia masih boleh cope lah. Dan 11 orang mungkin not sure sama ada itu stress ke ataupun itu bukan stress. Okay, so itu yang kita dapat untuk hari ni lah. Okay,
Kalau ada guru-guru yang nak share, sekarang ni agak-agak guru-guru berada di traffic light yang mana? Warna hijau, kuning, oranye atau merah? Oren. Oranye. Too much stress ni, overload. Dah kepenatan ya. Overload tengok skrin. Overload. Tadi saya ada dengar juga bila ada cikgu Wan tak silap, dia kata stres sebab terlampau banyak sangat cuti, kan? Terlampau banyak sangat cuti sampai tak boleh nak guna cuti tu. Mengajar asyik tengok skrin, stres. Mengajar asyik tengok skrin. Ya betul, kita duduk berhadapan dengan skrin sepanjang masa kan. Dia memberi efek kepada fizikal kita. Bukan saja kepada mental tapi fizikal. Kemudian mungkin tadi ada juga saya dengar kata stres sebab duit banyak tapi tak boleh pergi bercuti. Itu pun stres juga kan. Kita tak dapat nak gunakan peluang yang ada. Okey, itu ni contohlah. Maksudnya kalau tuan-tuan kena kenal pasti di manakah graf tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sama ada optimum ataupun too much ataupun dah sampai ke tahap burn out. Okey. Tapi kalau too little stress maksudnya macam kita tak ada apa-apa nak buat, macam contohlah kalau student cuti Rose. Saya hilang suara. Ya. Sekejap. termute kot. Dia termute ni, dia mute. Hujan. Boleh dengar? Ya, boleh dengar dah. Boleh Okey. dengar lah. Okay, sorry. Alright, so tadi saya katakan guru-guru kena kenal pasti di mana graf guru-guru lah tuan-tuan dan puan-puan, sama ada di bahagian hijau ke, kuning ke, orange ke ataupun merah. Okey, tapi kalau tuan-tuan dalam keadaan too little stress, maksudnya tak ada beban tugas ataupun student bercuti, kemudian kerja semua dah selesai, so dia akan menyebabkan inaktif. Okey, inaktif ni pun sebenarnya tidak elok lah. Alright, dia yang bagus adalah optimum stress di sini. Okey, optimum stress ni bagus kerana dia meningkatkan performance kita. Okey, so itulah yang saya nak share. Ada dua stres yang baik dan juga stres yang tidak baik. Okey. Okey, ini yang tadi saya minta untuk cikgu-cikgu share berkaitan dengan Mentimeter tadi. Okey, yang ni. Okey, satu lagi saya minta yang sama, cuba buka di bahagian my presentation. Okey. Cuba tuan-tuan refresh yang tadi tu dan saya soalan seterusnya adalah ini. Soalan seterusnya adalah ini. Okey. Kalau tuan-tuan boleh menjawab soalan ni daripada Mentimeter tu juga, untuk kita kenal pasti apakah faktor yang menyebabkan tuan-tuan stres dalam keadaan situasi sekarang. Boleh share boleh tak? QR code tadi dah hilang. Saya share yang ni, QR code boleh? Okey, kasih. Okey. Okey. Ada 2 orang, 3 orang.
Hujan lebat sungguh di sini. Okey, jom kita perhatikan 23. Okey, so far 23 orang. Jangan risau ya sebab dia adalah anonymous. Maknanya saya tak tahu siapa yang jawab apa. So saya tak akan reveal lah. Saya tak tahu pun siapa yang jawab tu. Don't worry. Saya tak report pada guru besar pun. Memang tak ada nama dan saya tak boleh detect pun siapa yang menjawab. Okay. Terus semasa kita tunggu ni, tunggu cikgu-cikgu. Semasa kita tunggu cikgu-cikgu habis isi form ni. Nak Boleh, sing nyanyi ke? Tadi lah Saya tak- gurau je. Mbak Im, Okey. typing itu hujan Mbak Im. Oh ya ke? Itulah sini hujan lebat sangat. Okay, cuba saya perhatikan. Mbak Im lah menyanyi ni. Rindu taping cikgu. Kau Okey. panggil So hujan. kita tunggu lagi 1 minit untuk kita tengok yang mana yang paling menyebabkan cikgu-cikgu stres lah ya. Tapi itulah, jangan don't worry, saya tak akan gunakan data ni untuk share dengan sesiapa. Ini hanya untuk tujuan perkongsian ini sahaja. Okey. So saya rasa dah 3.30, saya cuba tengok di sini. Okey, 39. Tak apa, continue saja. Siapa-siapa yang belum maybe nak continue boleh teruskan sebab dia memang open lah untuk diisi. Okey, tapi cuba kita perhatikan di sini faktor yang paling banyak yang menyebabkan kebanyakan guru-guru stres adalah there is too much work to do. Banyak kerja, terlampau banyak sangat kerja yang perlu dibuat. Okey. Boleh saya tahu apakah kerja-kerja yang perlu dibuat tu selain maksudnya ialah kerja di sekolah ke ataupun kerja di rumah ke ataupun macam mana? Kerja sampingan. Kerja sampingan, okey. Dan juga saya perhatikan yang kedua tertinggi adalah there is too much administrative paperwork in my job. Okey, faham. Ini pun berlaku juga di peringkat universiti. Ya Allah, kalau bahagian administrative paperwork ni sangatlah susah ya. Semua perlu didokumentasikan. Betul. Okey? Betul. Yang ketiga tertinggi adalah my personal priorities are being shortchanged due to time demands. Kadang-kadang kita terpaksa korbankan kepentingan peribadi kita kan. Kadang-kadang masa bersama keluarga, masa untuk diri sendiri juga terpaksa dikorbankan untuk memenuhi tuntutan tugas-tugas harian. Okey, yang kita perhatikan selepas sebab yang kalau anda perhatikan ada line di tengah ni, maksudnya ini adalah average. So kalau melebihi daripada line ini maksudnya ini banyaklah maksudnya yang terlebih, yang luar daripada average. Okey, so kita perhatikan 3.8, 3.4 dan 3.5. Yang keempat, there is little time to prepare for my lessons of responsibility dan juga other factor. Okay. Kalau ada sesiapa yang boleh share other factors ni, faktor apa yang menyumbang kepada stres? Line internet tak okey nak buat kerja. Apa dia? Sorry? Line internet tak okey nak buat kerja. Okey. Faham, baik. Lagi ada apa-apa? Lagi attendant budak tak okey. Asyik-asyik cikgu kena kontak, asyik-asyik cikgu kena kontak mak bapak tak buat apa-apa, cikgu stres. Betul. Betul. Saya sebagai ibu bapa pun saya pun faham bila cikgu terpaksa collect kehadiran anak-anak kan. So kena isi secepat mungkin. So saya faham itu mungkin arahan daripada pihak atasan untuk cikgu-cikgu dapatkan kehadiran tu setiap hari, betul? So itu adalah faktor atau yang saya sebut tadi, stressor dan juga demands. Okey, demands daripada pihak sekolah mungkin ataupun pihak atasan untuk menunjukkan bukti, okey saya dah mengajar hari ni contoh. Okey, itu adalah faktor yang menyumbang kepada stres. So tuan-tuan dan puan-puan dah kenal pasti apakah penyumbang utama kepada stres. Okey.
Okay, saya share seterusnya. Okay, next. Okay. Sekarang ni saya nak tuan-tuan dan puan-puan lihat apa beza stres dan burnout, sebab mungkin stres perempuan tu tahap yang masih hijau dan kuning lah, belum tahap oranye ataupun merah. Okay, tapi kalau puan-puan mempunyai tanda-tanda burnout ini, sila perlu dapatkan bantuan lah. Okay, kita perhatikan burnout, beza antara stres dan burnout. Okay, kalau stres, seseorang tu dia masih produktif. Okay, dia masih boleh menjalankan tugas seperti biasa dan dia boleh kontrol lah stres tu. Okay, dia ada urgency untuk menyiapkan tugasan. Walaupun dia stres tapi dia masih boleh teruskan menyiapkan tugasan. Contoh macam tadi saya kata Baim kan, dia stres nak kena handle talk hari ni. Tapi dia still boleh siapkan tugasan tersebut. Okay, ataupun contoh lain, kalau tiba-tiba ada pihak nazir ke ingin buat lawatan ke sekolah, cikgu-cikgu terpaksa buat persiapan dari segi dokumentasi ataupun sambutan mungkin dan sebagainya. Okay, itu adalah contoh stres. Tapi tuan-tuan dan puan-puan masih boleh mampu lakukan, masih boleh menyiapkan tugasan tersebut sebab dia adalah stres yang boleh dikawal. Okay, belum sampai tahap burnout lagi. Alright. Dan selalunya bila seseorang tu stres, dia akan rasa penat, okay, loss of energy, mudah rasa letih, mudah rasa anxiety, rasa anxious lah, sebab kita akan rasa nervous kan, macam alamak tak lama lagi Nazir nak sampai, ataupun alamak esok ada talk pasal mental health, so saya tak siap lagi ni, contoh. Okay, so dia menimbulkan rasa anxiety, gelisah. Dan primary damage adalah memberi kesan kepada fizikal kita. Contohnya kita balik kerja, balik rumah, kita penat, kita rasa nak rehat sahaja. Kita kadang-kadang boleh menyebabkan naik darah tinggi. Okey, dia memberi efek kepada fizikal lah. Rasa tak cukup tidur sebab terlampau takut ataupun terlampau anxious, program nak start esok tapi tak well prepared. Okey, itu adalah contoh-contoh kesan kepada fizikal kita. Okay, tapi stres ni macam saya kata dia masih kita boleh kontrol lagi lah, kita masih mampu untuk berdaya tindak. Tapi kalau dalam burnout, masa ni kita dah tak ada rasa, emotions are blunted, maksudnya kita dah tak ada rasa di situ lagi. Okay, kita dah tak bersemangat, kita rasa kosong, kita hilang motivasi. Kalau guru besar ke ataupun JPKM ke kata okey kena siapkan kertas kerja ni by this week. Tapi kita sampai bila kita dah burn out, kita dah tak ada lagi rasa untuk siapkan tugasan tersebut. Kita dah hilang motivasi. Okey, kita rasa tak bersemangat. Kita rasa depressed. Okey, dan juga dia memberi kesan-kesan kepada emosi kita yang lain, sehingga ke tahap yang paling teruk adalah membunuh diri. Okey, ini banyak kes yang saya katakan tadi, berlaku burnout ni yang menyebabkan individu tersebut bunuh diri. Okey, macam pelajar-pelajar saya sendiri, bila dia burnout, dia dah tak dapat nak handle sebab belajar dari rumah dengan assignment, kemudian dengan tugas-tugas di rumah, terpaksa membantu ibu bapa. Jadinya dia terlampau stres yang kita panggil sebagai burnout, menyebabkan dia self-harm. Maknanya dia cuba mengelar tangan, dia cuba mencederakan diri dia sendiri. Okay, itu adalah tanda-tanda ke arah membunuh diri. Okay, so kes-kes sebegini kita perlu intervene lah, kita perlu ambil tindakan segera sebab kita tak nak perkara yang tak elok terjadi lah kan. Macam kes yang sebelum ni kita ada dengar, kes polis yang menggantung diri. Okey, kita tak pasti apa puncanya, tapi tak mustahil mungkin ada faktor-faktor burnout pun mungkin berlaku jugalah. Okey, itu antara kesan-kesan daripada burnout. Okey, so saya harap cikgu-cikgu tak sampai tahap burnout lagi lah. Tapi kalau ada tu kena ambil tindakan segera ya. Kemudian saya nak share untuk seterusnya adalah sign and symptom of burnout and depression. So tadi kita dah tengok ciri-ciri sign yang tadi mental health, mental illness kan. So saya nak share tentang symptom untuk burnout dan depression.
So kalau guru-guru ada simptom-simptom ni, maknanya guru-guru mengalami tanda-tanda burnout, okay, ataupun depression lah. So kena ambil tindakan, kena siap sedialah untuk mungkin untuk dibantu, alright. Okay, sign of burnout ini tadi yang saya ada terangkan juga. Salah satunya adalah sleeplessness, increase absences. Okey, maksudnya dia bila cikgu-cikgu ataupun bila individu tersebut dah tak nak pergi bekerja, ponteng ataupun cuba mengelakkan diri, lack of interest, low motivation, dah tak ada motivasi untuk bekerja. Okey, even kalau untuk pelajar pun dia dah tak ada motivasi untuk belajar. Okey, dia ponteng kelas, depression, mudah lupa. Ini juga bahaya ya, especially kalau yang bekerja di kilang-kilang. Bila dia lupa ataupun dia akan meningkatkan kesilapan, itu akan berlakunya kemalangan lah. Okay, itu yang bahayanya kalau bila berurusan dengan mesin. Alright. Dan juga sign of burnout ni adalah salah satunya withdrawal ataupun isolation. Dia dah tak nak lagi bergaul dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, dengan saudara mara. Dia cuba mengasingkan diri di dalam bilik sahaja ke, okey, tidak mahu berjumpa orang lain. Dan seterusnya, higher sensitivity or irritability. Maksudnya mudah melenting, mudah tersinggung. Okey, kalau orang buat lawak dulu dia boleh terima lawak-lawak ataupun gurauan kawan-kawan, tapi bila dia ada burnout, dia mudah tersinggung, dia mudah terasa. Okey, itu adalah contoh. Dan saya pernah ada menerima kes seorang guru yang depression ya. Sebab beliau ni seorang guru perempuan, bertugas di sekolah dan di rumah pula tiada support daripada suami, anak-anak pun masih kecil. So dia burn out. Banyak tugas yang dia tak dapat buat. Dia kepenatan di sekolah, cikgu maybe pihak atasan bagi tugas, kemudian di rumah pula suami tidak membantu, jadi dia kena urus hal-hal rumah tangga seorang diri dengan anak yang kecil, terpaksa masak, berjaga malam dan sebagainya. So beliau burn out dan beliau depressed. Okay, beliau tak tahu, sebenarnya beliau tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan bantuan. Okay, tapi beliau selalu absent, maksudnya beliau tak pergi sekolah, beliau memberi alasan sakit dan selalu dapat MC. Jadi guru besar beliau dapat melihat perubahan pada tingkah laku beliau tu, dan cikgu ni dia tidak perform. So guru besar tersebut refer guru ini kepada doktor, dan doktor refer kepada pihak kami lah untuk membuat intervention lah. Okay, dan saya buat intervention dengan cikgu ni ada beberapa kali sesi. Dan alhamdulillah ini antara kes-kes yang berjaya lah, ataupun saya rasa one of the case yang saya rasa saya happy sebab saya dapat membantu lah. Bukanlah maksudnya saya sepenuhnya membantu, tapi sekurang-kurangnya intervention tu memberi manfaat kepada beliau. Dan akhir sekali masa saya habis sesi bersama beliau, boleh nampak beliau semakin happy dan beliau ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab dia rasa macam dia dah kembali kepada diri dia yang asal. So masa tu momen yang tu saya rasa happy sebab at least saya memberi something kepada cikgu tu. So perkara tu bias, maksudnya depression ataupun burnout ni bukan saja di kalangan guru lah, maksudnya banyak lagi lah kes-kes burnout. Itu adalah salah satu kes yang saya handle yang saya rasa saya personally berjaya untuk membantu. Okay, jadi untuk seterusnya kita, yang ni tadi saya ada bagi tahu dengan Cikgu Aisyah, kalau cikgu-cikgu perlukan questionnaire tentang stress and burnout, nanti saya akan share dengan Cikgu Aisyah, and then mungkin Cikgu Aisyah boleh share dengan cikgu-cikgu yang lain lah. Okay, sebab saya tak dapat nak buat sesi ni dengan cikgu-cikgu sebab nanti dia akan ambil masa yang panjang. Okay, so ini adalah antara questionnaire. Ini just untuk cikgu-cikgu monitor diri sendiri lah. Maksudnya kita kena kenal pasti kita ni stres ke, kita ni burn out. So kalau cikgu-cikgu dah dapat makluman tentang diri sendiri, so boleh buat tindakan yang seterusnya.
Okey. Kemudian symptom of depression. Tadi saya kata burnout tu dia boleh lead kepada depression kan? Dia boleh lead kepada anxiety. So inilah symptom depression. Kenal pasti simptom-simptom depression ni supaya boleh ataupun boleh kita bersedialah untuk mendapatkan rawatan. Okey, antara simptom ni puan-puan kena kenal pasti kalau simptom ni wujud selama 2 minggu, okey? At least 2 minggu. Okey, 2 minggu kalau tuan-tuan perhatikan, oh ada rasa sedih, ada rasa hopeless, macam dah tak ada harapan, ada rasa worthless, macam dah tak berguna lagi untuk hidup, contoh ataupun rasa kosong. Kalau ada perasaan ni selama 2 minggu berturut-turut, itu adalah simptom-simptom depression. Okey. Ini selalu juga saya dapat kes bila pelajar kata saya rasa macam dah tak guna lagi saya hidup. Buat apalah saya hidup kalau mak ayah saya tak menghargai pun apa yang saya korbankan ataupun apa yang saya lakukan. Okey, itu adalah kita katakan sebagai worthlessness. Dia rasa dia tak bernilai. Okey, lebih baik dia tamatkan hidup dia. Okey, itu tanda-tanda depression. Okay. Loss of interest in activities. Ini kalau tuan-tuan ada dulu happy lakukan sesuatu perkara ataupun activities, tapi sekarang ni dah hilang dah rasa interest tu. Dah tak minat lagi dah nak buat. Okay. Dulu suka berbasikal, tapi sekarang ni dah tak nak dah buat aktiviti tu. Kalau ada perasaan tu selama 2 minggu, itu pun juga adalah tanda-tanda depression. Kemudian trouble sleeping or oversleeping. Sama ada susah nak tidur ataupun terlebih tidur. Itu pun kita boleh tengok perubahan. Especially kalau anak-anak kita kan, ada anak-anak remaja yang kadang-kadang kita tengok dia susah nak tidur, insomnia. Ataupun dia terlebih tidur. Bukan sebab dia mengantuk tapi sebab dia terlampau penat, lethargic secara mentally. Sebab tu dia tidur saja. Okay, itu oversleeping. Kemudian perubahan dari segi selera makan dan juga berat badan. Ini tak termasuk dengan keadaan COVID ni sebab kita selalu masak makan tu itu tak dikira sebagai depression lah. Okey, kecuali kalau memang ada menyebabkan bila terlampau stres, asyik makan sahaja yang menyebabkan naik berat badan, itu boleh dikategorikan sebagai simptom depression. Okey. Ada orang dia stres, dia kuat makan kan. Ada orang dia stres, dia tak nak makan. Itu kalau nampak perubahan-perubahan yang berlaku ni, kena take note lah. And then dari segi fatigue, dari segi mudah rasa penat. Kadang-kadang dia tak buat apa-apa pun tapi dia rasa penat. Okay, sebab mentally kita exhausted. Okay, mentally exhausted. Sebab tu dia sentiasa rasa nak baring, nak rehat, nak tidur. Okay. Sukar untuk berfikir secara jelas. Dia tak boleh nak berfikir sebab tu dalam keadaan individu yang depression ni, dia fikir menamatkan hidup itu adalah paling cepat dan paling mudah. Okay, sebab masa tu dalam keadaan itu beliau tidak dapat berfikir secara jelas. Okay. Irritability, frustration, ini pun adalah contoh-contoh simptom individu yang mengalami masalah depressed. Dan juga physical ache dan pain. Yang ni kadang-kadang orang kata, oh saya sakit badan lah. Bila check, pergi jumpa doktor, doktor kata tak ada apa-apa, tak ada penyakit. Okay, tapi sebenarnya itu adalah simptom depression. Dia menyebabkan kita rasa sakit-sakit badan, sakit-sakit fizikal. Dan yang paling teruk tadi yang saya sebutkan tadi, death or suicide. Okay, recurrent thought. Dia sentiasa berfikir bagaimana cara untuk membunuh diri, bagaimana cara paling mudah. Okay, saya pernah ada juga kes pelajar yang dia dah plan untuk dia membunuh diri. Cara yang paling mudah bagaimana cara dia. Dan dia bagi hint kepada kawan-kawan dia. Dia kata kalau saya terjun ni agak-agak saya mati tak? Ataupun kalau saya guna tali ni agak-agak saya mati tak? Okay, so kita boleh nampak dia punya planning untuk membunuh diri. Itu kita kena ambil tindakan segeralah. Okay, sebab itu dah ada tanda-tanda yang menunjukkan dia nak membunuh diri. Okay, so dia akan tulis will, dia akan tulis apa kita panggil wasiat lah, maksudnya dia akan mengatakan bahawa kalau saya mati
password untuk laptop saya adalah sekian-sekian. So sila tolong beri password ni kepada ibu ayah saya. Itu kes yang berlaku yang terjadilah, okey. Dan sayangnya kita tak dapat maklumat tersebut lebih awal. Jadinya pelajar tersebut dah membunuh diri dan kemudian baru kita dapat tahu. Okey. Seterusnya saya just nak share risk factor, faktor-faktor risiko. Siapa yang selalunya mengalami depression dengan burnout ni lah. Dia di Malaysia ni 2.3% masyarakat Malaysia mengalami depression daripada usia umur 18 tahun ke atas. Jadi kita semua ni adalah berisiko tinggi jugalah untuk mendapat depression, right? Dan kalau diperhatikan 2.3% tu adalah 500,000, okay, about 500,000. Maksudnya hampir setengah juta masyarakat Malaysia ni mengalami depression. Cumanya perkara ni mungkin belum ataupun tidak diwar-warkan secara terbuka. Okay, tapi ini adalah kajian yang latest, kajian 2019 daripada National Health and Mobility Survey Malaysia ya. So kebanyakannya berlaku di kawasan Putrajaya, Negeri Sembilan, Perlis, Sabah dan juga Melaka. Okay, kalau kita perhatikan ada kawasan yang kawasan bandar, ada juga kawasan yang luar bandar. Okay, itu depression ni dia tak mengenal tempat, mengenal usia sebenarnya. Right, dan juga dari segi sosio-demografik dikatakan wanita lah yang paling ramai mengalami depression. Okay, 2.6% kalau dibandingkan dengan lelaki 2.0%. Tapi di sini kita tak boleh nak kata lelaki ni kurang depres. Selalunya lelaki ni daripada kajian, lelaki dikatakan kurang depres sebab dia tidak melaporkan ataupun dia tidak mendapatkan rawatan. Tapi kalau perempuan ni selalunya bila dia stres ke apa, dia akan pergi jumpa doktor, dia akan berjumpa dengan kaunselor. Lelaki selalunya dia hold lah, dia simpan. Okay, sebab tu kajian tu mengatakan lelaki ni kurang depres. Cumanya tak semestinya lah lelaki tidak depres. Okay, dan kawasan dari segi faktor geografik, bahagian luar bandar lebih tinggi daripada bandar. Okay, dan saya percaya MRSM Taiping ni kawasan bandar kan, jadi mungkin risiko untuk mendapat depression tu mungkin kurang lah. Tapi saya tak pastilah kalau keadaan di Taiping macam mana kan. Dari segi faktor perkahwinan, single lebih tinggi daripada yang berkahwin dan juga yang divorcee lah. Okay. Dan dari segi household income, B40 lebih tinggi case-nya, prevalence-nya untuk mendapat depression as compared to M40 dan juga T20. Okay, alright. So saya rasa untuk seterusnya bagaimana kalau puan-puan tuan-tuan ada perhatikan simptom-simptom ni kan, dah nampak dalam diri ke ataupun mungkin dah nampak simptom-simptom tu pada anak-anak ke, pada pasangan ke ataupun pada ahli keluarga yang lain. So apa cara-cara yang kita boleh bantu ataupun apa cara-cara kalau boleh kita untuk cegah daripada menghadapi depression ni lah. Alright, so kita perhatikan di bahagian prevention and coping. Cuba kita pergi ke aktiviti seterusnya. Saya just nak tahu bagaimana guru-guru semua cope. Okay, macam mana guru-guru cope selalunya kalau stres ataupun kalau distress ke, bagaimana guru-guru cope dengan stres tersebut. Okay, boleh share dengan saya dekat Mentimeter tu juga. Sekejap, saya pergi dekat saya punya ni. Okay, pergi, boleh. Sekejap. Okay. Okay, so mohon guru-guru untuk scan sekali lagi QR code ni ataupun boleh pergi ke menti.com, masukkan voting code tu. Untuk masukkan apakah cara guru-guru sekalian cope. Okey, hanya boleh gunakan 3 perkataan, tuan-puan boleh mengisi 3 cara, okey, tapi menggunakan 1 perkataan sahaja. Contohnya macam menangis. Yang kedua ketawa. Yang ketiga mengaji. Okey, itu hanya 1 perkataan sahaja tapi boleh tulis 3 cara lah. Okey.
bagaimana cara guru-guru berdaya tindak. Mungkin ada cara berdaya tindak dengan menangis, dengan tidur. Okey, ada juga yang kalau dia stres dia akan tidur. Okey, jom kita tengok dekat sini. Saya okey. Nangis masa berdoa. Okey, bertenang, menangis, watch Netflix. Exercise, sembahyang, bersembang, mencuci tandas. Yes. Novel, ketawa, berkebun, Shopee. Shopping, yes. Chat, cat or maybe cat kot. Cat. Gardening, ice cream. Okey, mungkin makan ice cream, keluar berjalan tengok pokok. Okey. Nangis dan luahkan. Hiking, menarik. Starbucks, yes. Makan coklat. Termenung, okey, menarik. Termenung. Cleaning. Jemaah di surau, wah bagusnya. Alhamdulillah. Isolation. Ada kita perhatikan isolation di situ ya. Isolation. Jogging, wuduk, masak, yes. Sembang. Jumpa kawan-kawan, mengubah swipe rambut. Saya suka. Saya pun setuju mengubah swipe rambut pun boleh memberi kita hilangkan rasa stres. Menangis dalam shower. Betul, nanti saya share kan. Okey, saya share cara coping. Okey, menarik. Karaoke. Kartun, tepuk. Tepuk apa ni? Tepuk tangan. Ketawa, wuduk. Okey. Lagi apa? Makan coklat, sleep, priorities. Okey, menonton, reading storybook. Designing. Wah, menarik ni. Ni dekor-dekor rumah ya. Mengemas, okey. Naik kereta pusing-pusing taman. Saya suka juga. Betul, saya pun setuju. Saya buat juga pusing-pusing taman. Bawa anak-anak keluar, at least pergilah pusing taman ni. Tak apalah, tak keluar pun tak apa. Tapi kita pusing je taman. Betul? Masak, okey. Sembahyang, termenung. Okey, apa lagi yang saya? Call mak abah, yes. Betul, setuju. Call mak abah, okey, untuk dapatkan support kan. Go out for a while. Tengok bundle online. Wah. Nanti boleh share link bundle online ya. Selalu guna Shopee. Okay, Shopee. Okay, good. Shopee pun ada. Ada juga atelier Shopee. Cry, Bora. Okay, apa lagi yang lain yang saya tak perasan. Cakap dengan cermin. Menarik. Cakap dengan betul, boleh. Menarik. Bercakap dengan cermin. Sembahyang, okey. Okey, layan hobi. Bagus, layan hobi. Okey, macam-macam hobi kan kita ada. Okey, 56 dah yang isi. Okey. Terima kasih cikgu-cikgu semua yang participate dalam ni aktiviti ni. Sekejap saya tengok apa lagi yang saya belum ni. Aina ada nampak ke yang selain daripada saya baca? Gaming. Gaming. Okey. Menarik gaming. Game apa ni ya kalau boleh share, sebab saya cari juga game-game yang menarik, tapi sebab dengan anak-anak kan game dia semua kanak-kanak punya game lah, macam alah. Okay, apa lagi? Okay, right. So saya teruskan. Okay, terima kasih cikgu-cikgu sebab share dengan kambing. Saya nampak kambing. Dota. Okay, Dota novel. Okay, alright. So saya share sekali lagi saya punya slide. Okey, yang tadi tuan-tuan dan puan-puan share tu adalah cara-cara coping. Betul, itu cara-cara coping yang boleh digunakan untuk berhadapan dengan stres. So kita boleh bahagikan coping ni kepada dua cabang lah. Satu emotion focus, satu adalah problem focus. Okey, kita tengok dulu emotion focus. Kebanyakan guru-guru
Yang share tadi tu lebih kepada emotion focus lah, lebih kepada penyelesaian masalah untuk menguruskan ataupun untuk mengurangkan emosi distress tersebut. Okay, so bila kita stres, bila kita marah, bila kita geram, bila kita sedih, kita akan menguruskan emosi tu dengan cara coping. Okay, antara cara coping tadi yang di-share oleh tuan-tuan dan puan-puan tadi adalah ini antaranya meditate. Maybe untuk yang beragama Islam dengan cara kita bersolat lah, sembahyang, mungkin dengan yang bukan beragama Islam dengan meditate. Okay, pray pun ada di sini, pray. Okay, ada yang exercise. Tadi ada ke yang bagi tahu jogging? Okay, ada yang jogging kan? Jogging, write journal. Yang ni pun ada juga sebab setengah orang, setengah individu dia tidak dapat meluahkan secara verbal. Dia tak boleh bercerita. Okey, dia tak pandai ataupun dia tak mampu untuk bercerita, untuk share dengan kaunselor ke, untuk share dengan psikologis ke, dia tak pandai. Tapi dia pandai dalam menulis. Okey, itu kita galakkan untuk individu tersebut untuk menulis journal. Okey, apa yang berlaku pada hari tersebut, apa yang menyebabkan dia marah, apa yang menyebabkan dia sedih, itu adalah write journal. Ada juga yang suka melukis. Tadi saya tak perasan ada yang suka melukis ataupun mewarna ke kan. Listen to music. Listen to music, ada orang dia suka mendengar muzik-muzik yang soft music. Itu mungkin boleh membantu. Ada juga yang mendengar muzik yang hard rock punya muzik kan sebab dia nak lepaskan geram. Okey, nak jerit sama-sama dengan lagu tersebut. Okey. Take a bath. Ni tadi ada yang share menangis dalam shower. Okay, that is a good coping sebenarnya. Okay, bagus untuk kita meluahkan ataupun menangis dalam shower lah. Maksudnya mungkin kita segan ataupun kita tak dapat nak menangis depan orang ramai, kita menangis di dalam shower lah. Tapi digalakkan menggunakan air yang suam. Okay, air suam untuk kita memberi ketenangan kepada diri. Okay, ada juga yang bermain dengan kucing. Kalau ada pet, boleh gunakan pet tu untuk membantu mengurangkan ataupun mendistract, mengalihkan perhatian kita daripada stres tersebut. Okay, enjoy nature. Ada yang suka keluar berjalan, mungkin jogging pagi-pagi melihat kehijauan, clean the house. Ini pun tadi ada juga yang kata cuci tandas, cuci kemas rumah kan. Saya pun ada juga kawan saya, kalau dia stres, dia akan cuci toilet dia akan sental sekuat-kuatnya. Okay, dan memang toilet dia bersih lah. Sebab setiap kali stres dia akan cuci toilet. Dan itu adalah contoh coping yang bagus, positif coping. Okay, maknanya dia stres tapi dia salurkan stres tersebut kepada ke arah yang positif. Okay, kemudian read a book. Ada orang mungkin dia rasa membaca buku tu boleh menenangkan fikiran, itu pun boleh. Aromaterapi, ini sekarang banyaklah kita perhatikan orang guna aromaterapi untuk membantu menenangkan fikiran, untuk mudah tidur kan. Aromaterapi terpulang ikut kepada kesesuaian masing-masing. Play game ni pun tadi ada yang sebut game. Saya seronok lah bila ada yang sebut pasal game. Saya duk fikir kalau orang-orang dewasa apakah game yang digunakan kan. Tapi maksudnya dekat sini ada juga teman-teman guru kita ni yang menggunakan game untuk cook. Alright, cook a meal, memasak. Ini pun selalulah ibu-ibu yang mana bila stres masak. Okay, buat menu-menu yang lain daripada yang lain yang dah duk share dalam Facebook tu kan. Masa tu lah untuk kita try and practice masak menu baru. Eating, humor, gratitude list. Gratitude list ni kita ada gratitude terapi ya untuk membantu klien kita yang ada untuk dia bersyukur dengan apa yang telah dicapai. Okay, gratitude list. Coloring, ini pun ada juga mandala coloring kan. Bukan sahaja kanak-kanak tapi dewasa pun dia membantu untuk mengurangkan stres. Okay, gardening, ini pun sejak COVID ni ramai yang terlibat dengan venture dalam gardening kan. So dia juga membantu mengurangkan stres. Yoga, enough sleep, dapatkan tidur yang cukup, accept a challenge. So ini pun katalah contoh kita stres. So kita kata every time saya stres, saya akan skipping 50 kali. Itu adalah salah satu cara coping yang positif. Maknanya setiap kali stres je skipping 50 kali. So lama-lama nanti boleh kurus. Contohlah ya. Kemudian
drink tea. Banyakkan minum air sebab teh ni dia membantu untuk menenangkan, especially kalau kita minum calming tea. Contohnya macam mint tea, chamomile tea, lavender tea, rose tea dan juga matcha. Itu membantu untuk menenangkan. Okey, tapi kurangkan kafein. Kurangkan minum kopi lah sebab kopi ni dia meningkatkan kita punya degupan jantung, menyebabkan kita rasa restless, kita lagi rasa gelabah, kita rasa nervous. Dan kita menyebabkan kita rasa sakit dada, itu tak digalakkanlah untuk minum kopi. Squeeze a stress ball, ini pun selalu kan kita dapat stress ball tu, play musical instrument. Kalau cikgu-cikgu pandai main muzik, ini pun satu advantage lah, boleh main muzik, itu pun menarik macam hobi kan. Ask for help, ini is okay not to be okay. Ini semua orang ada masalah, so tak ada masalah untuk mencari bantuan. Okey, tak kisahlah sama ada melalui kawan-kawan ataupun kalau rasa mungkin segan dengan kawan-kawan nak jumpa dengan kaunselor pun boleh. Maknanya orang yang kita tak kenal lah. Okey, deep or slow breathing. Ini hari tu Puan Syah ada share kan yang gunakan teknik breathing. So dalam psikologi kita pun ada juga deep or slow breathing. Tapi saya nak share tentang progressive muscle relaxation di mana tuan-tuan akan gunakan muscle untuk rasa relax. Okay, so kalau kita boleh praktis sekarang, saya mohon cikgu-cikgu untuk duduk secara selesa. Tak kisahlah duduk ke baring. Kalau sekarang ni tengah baring, baringlah secara selesa macam mana. Ataupun kalau tengah duduk atas kerusi, duduk dengan cara selesa yang tuan-tuan rasa selesa lah. Okey, cuba duduk tegak. Kemudian tangan tuan-tuan dan puan-puan di bahagian kiri kanan tu luruskan ke bawah. Okey, di sebelah di samping kerusi itulah. Okey, di samping kerusi tu. Kemudian cuba genggamkan tangan cikgu-cikgu sekalian. Genggam sekuat-kuatnya ya. Sekuat-kuatnya. Kemudian pejamkan mata. Okey. Okey. Genggam sekuat-kuatnya, pejamkan mata, tarik nafas. Dalam kiraan 10, perlahan hembuskan perlahan-lahan nafas tersebut dan lepaskan genggaman tangan tersebut secara perlahan-lahan juga. Okey, so kita praktis ya. Duduk secara selesa, tangan di kiri kanan, di samping kerusi, genggam tangan tersebut, tarik nafas. Kira sehingga 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan hembus perlahan-lahan nafas melalui mulut dan lepaskan genggaman tangan itu pun secara perlahan-lahan. Okey, so rasakan sensasi ataupun sensation tu lah. Maksudnya bila kita genggam tu, itu adalah tekanan kita. Okey, dan bila kita lepaskan genggaman tangan kita tu secara perlahan-lahan, sensasi tu kita boleh rasakan. Ada perbezaan bila tangan kita digenggam dengan kuat dan bila kita lepaskan secara perlahan-lahan. So itu adalah cara untuk kita panggil stress management lah. Itu salah satu cara lah, progressive muscle relaxation. Tapi dia kena praktis selalu lah, bukanlah buat hari ni terus hilang stres. Dia kena praktis selalu 20 minit sehari. Okey, sehari. So kalau boleh buat tiap-tiap hari itu lebih bagus lah. Okey, 20 minit. Dia bukan sahaja di bahagian tangan, tapi saya share dekat sini di bahagian apa kita panggil tu, di bahagian daripada kepala, leher, bahu, kemudian di bahagian sendi-sendi kita semua. Okey, leher, bahu, kita punya genggaman tangan, kemudian kita punya pinggang, kita punya lutut dan juga kita punya kaki, bawah tapak kaki. Okey. So setiap bahagian tu perlu kita ketatkan, maksudnya kita clench lah, kita genggam kuat-kuat, ataupun kalau macam bahagian bahu tu kita naikkan sehingga ke paras telinga. Okey, kita naikkan sehingga ke paras telinga. Okey, boleh praktis sekarang, cuba kita buat sama-sama. Naikkan ke paras telinga setinggi yang boleh lah. Kalau boleh capai telinga tu lagi bagus lah. Okey, so itu adalah kita streskan bahagian bahu kita. Okey, kita streskan bahagian bahu tersebut. Kemudian kira dalam kiraan 10, tarik nafas and then kira kiraan 10 dan lepaskan secara perlahan-lahan
bahu tu pun turunkan secara perlahan-lahan. Okey, itu adalah cara progressive muscle relaxation. So kalau cikgu-cikgu nak Google, boleh Google juga dalam Google, search sahaja progressive muscle relaxation. So dia akan tunjuklah daripada bahagian kepala sehingga ke kaki. Dan kalau boleh ada background music yang soft music tu, itu lebih membantu lagi lah. Alright, tapi kena praktis dan buat 20 minit sekali satu sesi lah. Alright. Nanti boleh nampak perbezaan dia untuk stress management tu. Okay, apa lagi tadi? Okay, so seterusnya eat healthy food, schedule time for yourself. Ini pun selalu kita dengar me time kan. Ini adalah waktu yang kita gunakan untuk diri sendiri. Okay, 20 minit ke 30 minit, at least kita ada me time sendiri. Alright. Cry, menangis tu pun tak ada masalah. Okay, it's okay not to be okay. So menangislah kalau anda rasa menangis itu boleh membantu untuk anda riliskan stres. Boleh. Okay, smile, take a walk, doodle, suka melukis, pergi movie. Tapi sebab kita sekarang movie tak boleh nak pergi sinema kan, kita buatlah movie di rumah sendiri. Dan juga coklat. Coklat ni pun membantu jugalah sebab dia ada unsur bahan yang boleh meningkatkan rasa gembira tu kan. Okay, so ada yang ni sekejap saya. Okay, yang ni saya just nak share je lah apa yang saya buat, tapi tak semestinya samalah, setiap orang coping dia berbeza kan. Kena kenal pastilah apa cara coping yang paling anda rasa sesuai dengan diri anda. Macam saya sendiri, saya memang macam saya kata, saya masak, saya suka try, saya suka melukis, mewarna. Even masa saya buat PhD dulu, yang ni adalah masa saya buat PhD dulu, gambar yang menjahit ni. So saya stres, saya PhD ni of course lah dia tidaklah senang kan, tidaklah mudah. Jadi untuk saya divert attention saya daripada rasa stres tu, saya belajar menjahit. Sebab saya memang tak ada skill menjahit. Saya belajar masa di sana lah baru saya belajar. Satu benda yang positif saya rasa, walaupun saya stres tapi at least saya dapat something yang baru ataupun satu pencapaian, personal achievement pada diri saya. Saya boleh menjahit. So itu meningkatkan lagi kita punya self confidence, dia meningkatkan kita punya motivasi, okay? So kita kena kenal pasti apa cara coping kita yang kita suka. Okay, selain daripada itu dengan kita pergi ke kita kata nature walk kan, pergi air terjun. Tapi sebab sekarang ni tak ada air terjun, tak boleh nak keluar. Kadang-kadang saya ajak saja anak-anak saya pergi mandi air hujan. Mandi hujan, at least kita enjoy the moment. Kalau tuan-tuan pernah dengar perkataan mindfulness kan, kita berada ataupun kita enjoy every moment of the time tu. Walaupun hujan benda tu simple je, tapi semua orang boleh buat sebenarnya. Okay, mandi hujan dengan anak-anak. Masa tu kita akan ada rasa happy, walaupun masalah tu tak selesai, tapi kita akan ada rasa satu kegembiraan. Dia akan spark kita punya emosi gembira tu. Okey, dan itu akan membantu untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Dan juga berjogging, even yang gambar yang ni adalah anak-anak saya teringin nak pergi piknik, tapi saya kata kita tak boleh keluar, kita kena duduk di rumah saja. So kita create satu situasi yang mereka boleh rasa macam kita pergi piknik. So kita buatlah sesi piknik duduk dekat carport saja pun, tapi kita setkan situasi tu ataupun scene tu sebagai tempat untuk piknik. Kemudian kita main air dengan mereka. So at least dia membantu kanak-kanak tu juga untuk cope. Sebab kita kena faham anak kita pun stres kan. Kita kat rumah pun kita stres, apatah lagi anak-anak yang memang selalu keluar pergi jumpa kawan-kawan, tapi disebabkan COVID ni mereka tak dapat nak hidup seperti biasa. Jadi kita kena create the moment tu. Kita lah kena kreatif lah. Kita buat cara piknik, maybe kita ajak mandi hujan, even apa-apalah yang tuan-puan rasa sesuai. Okay, dan juga untuk pasangan. Okay, bukan untuk diri kita saja, untuk pasangan kita pun kita kena ambil berat juga. Okay, macam suami saya, dia tak adalah dia nak memasak kan, sebab orang maybe dia punya coping style dia bukan dalam masakan. Jadi dia lebih kepada pertukangan ataupun garden. Okay, jadi saya sokong dia untuk dia
cope dengan cara dia. So dia buat tempat letak pasu-pasu bunga ni kan. So itu pun memberi dia cara berdaya tindak dengan baik yang positif dan memberi satu pencapaian pada dia jugalah. So sama-sama kita kena dalam keluarga kita sama-sama bantu pasangan kita, bantu anak-anak kita untuk sama-sama rasa happy. Okay. Okay, dan last sekali adalah problem focus coping. Yang ni untuk kita selesaikan masalah tersebut lah. Macam saya kata tadi, kalau emotion focus ni dia tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya membantu kita untuk mengurus emosi kita saja. Tapi masalah tu still there. Masalah tu masih ada. So macam mana kita nak menguruskan kita punya masalah ni dengan menggunakan problem focus coping? Kita kena establish healthy boundaries. Okay, contohnya kita start small, buat secara kecil-kecilan dahulu. Kalau kata kita nak diet ke ataupun kita nak kurus ke, so kita jangan terus buat tindakan drastik, tak nak makan, puasa setiap hari. So kita buat start small dulu. Kemudian kita set them early. Itu bahagian time management. Kena pandai urus masa. Okay, dan juga kita kena planning yang mana perlu dibuat didahulukan, yang mana dikemudiankan, prioritizing. Okay, dan juga kita buat self reflection, apa yang kita dah capai, apa yang kita belum capai, apa tindakan seterusnya. Okay, create a to-do list. Kemudian in terms of social media pun kadang-kadang kita kena aware lah, social media ni kadang-kadang boleh menyebabkan kita rasa stres. Itu pun kita kena kenal pasti faktor. Kalau social media ni yang menyumbang kepada stres kita, so mungkin itu kita kena kurangkan lagi. Okay, dan juga ask for support. Okay, kalau yang ni selalu saya terangkan, mungkin boleh minta bantuan daripada rakan sekerja ataupun mungkin kita boleh berterus terang dengan pihak atasan. Kita tak mampu buat tapi kita perlukan bantuan. Jadinya dia kena ada two-way communication jugalah. Alright. So saya rasa saya lama jugalah saya ni kan. Okay, so saya rasa setakat tu saja untuk sharing. Saya tak kata ini lebih kepada ceramah lah, saya lebih kepada sharing lah sebab mungkin tuan-tuan pun ada cara ataupun mungkin lebih berpengalaman daripada saya. Kita boleh share sama-sama dan saya harap dan saya ucapkan saya terima kasih banyak-banyak atas jemputan ni. Dan saya rasa sedikit sebanyak apa yang saya share ni memberi input kepada guru-guru sekalian, terutamanya tentang penjagaan kesihatan mental. Sebab mental yang saya kata tadi, no health without mental health kan. So kita kena betul-betul kena jaga mental health kita ni. Sebelum kita sebelum kita burn out ataupun sebelum kita depressed, kita kena cegah dahulu. Okay, dengan menggunakan teknik coping tadilah, teknik relaxation. Okay, so saya harap ia membantu sedikit sebanyak kepada diri saya sendiri dan juga kepada guru-guru semua. Kalau sekiranya berhadapan dengan tekanan yang teruk, sila ambil tindakan segera. Okay, jangan, bukan untuk diri sendiri tapi untuk adik-beradik, rakan-rakan sekeliling, pasangan kita, okay, anak-anak kita. Okay, kita kena bantu untuk mereka untuk mendapatkan rawatan juga. Okay, sebab isu kesihatan mental ni tak boleh diambil ringan. Kerana jika tidak dicegah lebih awal, dia akan menjadi lebih teruk. Sama macam kesihatan fizikal lain lah, contoh macam kanser kan. Kalau kita cegah lebih awal, ia lebih mudah untuk diubati. Tapi kalau dah di peringkat yang lebih advance, agak sukar untuk kita rawat. Okay, jadi saya harap yang perkongsian ni sedikit sebanyak dapat membantu ataupun memberi input kepada cikgu-cikgu, dan saya mohon maaf kalau ada terkurang, tersalah ataupun terlebih daripada pihak saya minta maaf banyak-banyak dan saya serahkan semula kepada Aina. Terima kasih kepada Puan Ros kerana sudi untuk meluangkan masa berkongsi dengan kita input-input yang begitu bermanfaat sebentar tadi. Jadi saya ingin buka ruang kepada audiens untuk bertanyakan soalan kepada Puan Ros. Silakan jika ada. Saya ada satu soalan Puan Ros. Ya. Macam mana kita nak tahu kondisi kita tu perlu untuk kita jumpa doktor ataupun kita boleh uruskan sendiri? Okey. Dia macam tadi saya kata untuk simptom kita kena perhatikan kalau dia berterusan secara 2 minggu, sekurang-kurangnya lah 2 minggu, dan juga kalau fungsi harian kita tu
terganggu. Okey, maksudnya kalau dia menyebabkan kita tak pergi kerja, kita tak dapat tidur, dia mengganggu rutin harian kita, itu kita kena segera untuk dapatkan rawatan lah. Tapi kalau kita still boleh bangun, still boleh masak, kita still boleh pergi bekerja, maknanya kita masih dalam keadaan stres tu masih boleh dikawal lagi lah. Okey. Terima kasih. Ada satu data tadi yang Puan share tentang individu bujang yang lebih berpotensi untuk mendapatkan untuk dapat depresi. Jadi pada pendapat Puan, kenapa benda tu berlaku? Okey, untuk yang single ni Sebab tak ada daripada partner ke? dia daripada kajian kan. Okey. So saya share bukan ni pendapat tapi ini adalah daripada kajian lah, sebab single person ni dari segi support tu, maksudnya support tu dia lack dekat situ lah. Bukan bermaksud dia tak ada kawan ataupun dia tak ada individu yang boleh support. Mungkin mak bapak boleh support kan. Tapi dari segi support tu tidak sama seperti individu yang berkahwin. Sebab ada daripada kajian juga menunjukkan bahawa ada sesetengah single individu ni dia tidak share sepenuhnya kepada ibu bapa ataupun pada kawan-kawan. Tapi kalau individu yang berkahwin, semua dia lebih open dan dia lebih mudah untuk menceritakan masalah kepada pasangan lah. Itu antara kajian hasil dapatan yang menunjukkan single person ni berisiko tinggi untuk menghadapi depression, tapi tak semestinya lah yang single ni akan depress. So dia ada tendensi ataupun ada berisiko untuk mendapat depression. Tapi kalau dia punya social support, dia punya coping dia bagus, even dia punya resilient, ketahanan diri dia tinggi, risiko untuk mendapat depression tu rendah lah, lebih rendah. Okey, terima kasih. Cikgu-cikgu ada tak yang nak tanyakan soalan? Silakan. Saya tengok. Okey. Ruangan chat rasanya tak ada. Okey, tadi yang Mentimeter tu yang saya perhatikan yang stres tu pun soalan tu adalah soalan daripada teacher stress inventory ya. Maksudnya dia memang valid questionnaire, bukan saya create questionnaire tu. Questionnaire tu memang ada well established punya questionnaire. Nama questionnaire tu adalah teacher stress inventory. So yang saya tunjukkan tadi tu adalah faktor, satu faktor sahaja. Dia banyak sebenarnya faktor-faktor lain, tapi saya hanya share faktor yang kurang masa, too much work to do, itu adalah antara soalan dalam teacher stress inventory. Tapi kalau cikgu-cikgu nak jawab yang complete version of teacher stress inventory ni pun saya boleh share dengan Cikgu Aisyah nanti. So at least boleh tengoklah setakat mana level stress. Dan masa saya buat master dulu, saya buat kajian di kalangan guru-guru di pedalaman. Guru-guru di pedalaman, dan saya tengok level stress level di kalangan guru di pedalaman, dan mendapati guru di pedalaman pun mengalami stres yang tinggi juga. Jadinya tak kisah di luar bandar ke, di bandar ke, mungkin di bandar saya tak pasti sebab saya tak buat kajian tentang tu, tapi mungkin cikgu-cikgu di MRSM Taiping pun boleh share lah sama ada sama ataupun berbeza tahap stres tu. Terima kasih. Ada satu soalan daripada Cikgu Syafiqah Izzati. Dia bertanyakan tentang depression ni kita declare sendiri atau by doktor? Okay. Depression ni kita tak boleh self-diagnose. Kita tak boleh diagnose diri kita, oh aku ada depression. Selalu even macam student saya pun, dia kadang-kadang dia self-diagnose. Dia kata, Puan saya depressed, saya ni ada depression. Dia simply diagnose diri dia. Sebenarnya tak sebegitulah proses dia, agak panjang sikit lah. Selalunya kalau tuan-puan ada rasa macam ada dah nampak simptom-simptom tu, sama ada tuan-puan pergi ke doktor untuk dapatkan kita panggil nasihat dulu.
Selalu doktor dia akan tanyalah beberapa simptom ni, dia kata ada tak tuan-puan rasa sedih, ada rasa macam tak nak hidup ke, ataupun ada rasa hopeless ke dan sebagainya. And then daripada situ doktor akan refer kepada psikiatris lah, maksudnya dia akan pergi ke psikiatris. Psikiatris selalunya dia tak akan start ubat dulu. Dia tak akan, kecuali kalau kes-kes yang apa kita panggil yang advance ataupun kes-kes yang clinical. Selalunya psikiatris dia akan refer kepada counselors, clinical psychologist untuk bantu buat intervention lah. Dan kalau selepas intervention pun masih lagi tidak memberi kesan, dan selalunya psikiatris akan prescribe ubat. Diagnosis tu daripada clinical psychologist ataupun psikiatris. So dia ada proses dia lah. Kita tak simply macam jumpa je clinical psychologist, awak ni depressed. Kita pun tak diagnose macam tu straight away. Macam kalau patient jumpa, kita akan buat assessment dululah. Kita akan menilai melalui penilaian Hmm. dalam psikologi. Daripada situ baru kita boleh diagnosis. Itu pun setelah beberapa sesi lah. Terima kasih Puan atas penerangan yang sangat jelas. Puan, saya nak tanya boleh? Boleh. Silakan Pak Ain. Boleh. Saya nak tanya, kan macam sekarang kan kita PKP, pandemik semua kan. So kita macam apa, macam saya ke kawan-kawan lain, kita orang macam tak nak pergi office tak boleh sebabnya dalam keadaan tengah hot sekarang dekat area Selangor, KL, dah persekutuan itu kan. So kita orang akan duduk dekat rumah kita orang dan kita akan macam banyak masa sendiri sahaja. So macam mana kita nak menghadapi situasi yang, sebab saya pun bila saya ada baca, bila kita bersendirian tu, negative thinking tu, unhelpful thinking style tu akan unhelpful thoughts tu akan datang kat kita. So macam mana kita nak cope dengan situasi terasa sendiri tu? Okay. Dia feeling loneliness tu kan. Loneliness ni dia bila kita bersendirian, dia mulalah ada suara-suara ataupun ada unsur-unsur negatif yang mempengaruhi kita. Kalau apa yang saya boleh cadangkan, selalunya dalam psikologi kita cadangkan kita cuba untuk berada di sesuatu tempat tu bukan maksudnya kita tak berada di satu tempat tu secara statik. Sebab kadang-kadang kita macam contoh kalau Mbak Im selesa duduk di dalam bilik untuk buat kerja kan. So bila kita dalam satu tempat yang sama secara berterusan, dia akan create boredom tu lah, rasa bosan, dan kemudian kita ada rasa loneliness. Sebab tu digalakkan untuk kita berpindah randah. Maksudnya berpindah randah tu bukanlah kita pindah rumah, kita pindah tempat. Okey. Contoh daripada bilik kita pindah ke ruang tamu, kemudian kita pindah ke dapur, kita pindah ke di bahagian luar rumah contoh. Macam saya sendiri, kalau saya boleh share lah, saya sepanjang COVID ni di Sarawak ni paling memang teruk lah, kes-kes ni makin tinggi kan. Hampir dah almost setahun setengah saya tidak bekerja di office. Kalau di accumulate semula, kalau dikumpul-kumpulkan setahun setengah dengan anak di rumah juga. Jadi ada masa kadang-kadang saya duduk di dalam bilik, dia tidak membuatkan saya produktif. Sebab saya dah berada di tempat tu beberapa lama dan dia jadikan saya rasa bosan, rasa sendiri, rasa macam tak bermotivasi untuk buat kerja. Jadi saya akan berpindah ke dapur. Saya duduk dapur pula. Kemudian bila di dapur saya dah rasa bosan, saya pindah pula ke ruang tamu dan seterusnya ke di bahagian luar. Jadi at least benda tu tidak menyebabkan kita rasa keseorangan dan kita tak rasa macam tertutup. Okey, tidak tertutup yang menyebabkan kita tak boleh berfikir secara jelas. Sebab loneliness ni, bila kita dah ada rasa loneliness tu, selalunya kita akan rasa bosan, betul? Bila kita berseorangan tu kita akan rasa bosan. Betul tak? So bila kita rasa bosan, kita akan mulalah berfikir ataupun kita akan berfikir kognitif kita tu, kita akan berfikir secara tidak waras lah. Maksudnya kita mulalah berfikir untuk
mencederakan diri. Ada juga pelajar saya, dia kata saya tak boleh duduk dalam bilik puan. Kalau saya seorang-seorang saya akan nampak ada pisau dekat situ, saya rasa macam saya nak self harm. Dia nak kelar tangan dia. So saya advise dia untuk keluar daripada bilik tu, make sure dia ada someone bersama dia, dengan parents ke, dengan adik-beradik ke, supaya dia tidak rasa keseorangan tu. Saya harap saya menjawab soalan Mbak Im. Jawab, tapi itulah tak tahu lagi macam mana nak cope dengan loneliness ni puan. Boleh tak saya nak share juga pandangan saya? Sila. Saya rasa kan apa yang Mbak Im rasa tu sama jugalah saya rasa, especially bila duduk seorang-seorang, kita tak ada kawan, kita just start dengan life kita yang tak boleh keluar rumah. Apa yang saya buat adalah saya reach out untuk cari orang kot, macam call parents, call adik, call kakak. Saya adik-beradik ramai, jadi saya boleh call setiap orang sehari berbeza. So that lepas tu saya akan rotate balik. Lepas tu kadang-kadang yelah, saya join aktiviti macam ni lah, macam Kelab Ansara ni saya join, so that saya rasa this is the way to actually communicate dengan orang and buatkan kita rasa less lonely kot. I think Mbak Im boleh try kot. Mbak Im, macam Mbak Im sekarang duduk seorang ke ataupun macam mana? Saya dengan housemate. Okey. Tapi bezanya situasi saya, sebab saya memang full time work from home. Housemate ni memang dia akan masuk office. Sebab yelah lain-lain nature of work kan. So berbeza lah. So saya setuju dengan apa yang Aina cakap tu sebabnya kalau Puan Ros ada tengok website ataupun Ansara Tapin punya Facebook ke apa, almost every week memang kita akan ada sekitar minimum 1-2 aktiviti memang akan ada lah. Itu antara coping mechanism yang saya cuba buat lah sebenarnya. Betul. Sebab dia baguslah cara Mbak Im buat tu, dah okey dah tu. Cumanya mungkin perlu kalau kata perlu support ataupun perlu kadang-kadang bila kita buat kerja di depan komputer dan kita tak ada social life kita kan. Dulu kita boleh keluar mengopi, kita boleh keluar jumpa kawan, kita boleh pergi tengok movie sama-sama, tapi sebabkan COVID ni mungkin terbatas. Jadinya satu cara tadi macam Aina kata call ataupun maybe boleh buat macam perjumpaan secara leisure, bukan untuk meeting. Meeting tu untuk atas tuntutan kerja. Tapi kalau boleh buat video call ataupun buat call secara santai, itu pun boleh membantu untuk mengurangkan rasa loneliness tu lah. Terima kasih Puan. Ada lagi soalan Aina kan? Ada. Daripada Cikgu Wan tanya, apa cara nak kurangkan stres tengok skrin masa PDPR bila pelajar tak buka video? Cikgu rasa bercakap seorang-seorang, tanya soalan pun sunyi je. Kesian cikgu. Okey. Ini pun berlaku juga pada saya. Memang kadang-kadang kita rasa macam ya Allah, kita ni cakap diorang ni tak ada respon bila kita tanya, dalam video memang tutup. Kemudian semua mute. Bila kita tanya semua diam, tak bercakap, sama ada dia orang dengar ataupun dia orang ada masalah internet ataupun mungkin ada masalah audio visual, kita tak pastilah kan. Tapi selalunya yang saya perasan lah bila kalau macam kita buat aktiviti, ni untuk student saya lah, pengalaman saya dengan student, bila kita buat aktiviti yang macam kita panggil tu wheel of, kita panggil dia bukan wheel of fortune tapi wheel of names. Wheel of name, boleh Google juga wheel of name tu. Dia akan letak nama-nama pelajar ni. Bila kita pusingkan wheel of names tu, dan dia akan pilih nama pelajar secara random, dan bila kita dia keluar nama pelajar tu, dia akan pelajar tu kena bersedia lah untuk menjawab. Jadinya dia akan menyebabkan pelajar tu sentiasa bersedia dan sentiasa aktif dalam kelas. Maksudnya dia tidaklah dengar sambil dia dengar macam dengar tapi dia tidak ambil apa-apa, dia tak participate dalam sesi kelas lah. Itu yang saya perhatikan sebab bila saya sebelum ni saya just bagi lecture ataupun saya tanya soalan dia tak jawab. So saya tak tahu macam mana dia orang nak macam mana cara nak reach pada dia orang. Jadi saya buat wheel of name. Thank you Mbak Im sebab share dalam chat tu. Wheel of names tu dia membantu untuk guru-guru dan even pelajar tu sendiri
untuk sentiasa bersedia dan get ready. Bila saya buat aktiviti macam tu, dia orang macam alamak nak kena jawab soalan siapa yang nama akan naik kan. Jadi itu membantu untuk engagement dalam online learning. Itu yang saya rasa saya boleh sharekan, sebab kalau cara lain sebab kalau ikutkan pelajar-pelajar MRSM ni maksudnya dah remaja, dewasa kan, mungkin itu cara yang berkesan lah. Tapi kalau macam untuk kanak-kanak remaja, kanak-kanak yang lebih muda, mungkin pendekatan dia berbeza. Sebab ni remaja dan dewasa, macam pelajar-pelajar universiti lebih kurang lah range umur tu kan. Saya harap saya menjawab soalan Cikgu Rohani. Kurangkan stres. Itulah tengok skrin masa PDYR bila pelajar tak buka video. Cikgu rasa bercakap sorang-sorang, tanya soalan pun sunyi je. Itulah mungkin kena cari aktiviti. Sekurang-kurangnya itulah saya kata wheel of name tu mungkin membantu. Sebab saya sendiri buat, saya nampak kesan dia. So saya suka untuk share benda tu lah. Sebab kalau buat yang sebelum ni memang tak jalan. Dan bila saya buat aktiviti tu, dia orang bagi komen, dia kata saya suka puan buat wheel of name tu sebab menyebabkan saya lebih bersedia. Itu pun adalah salah satu daripada feedback yang saya dapat daripada pelajar lah. Okay. Okay, terima kasih Puan. Okay, ada lagi satu soalan terakhir. Adakah stres atau depressed ni will lead to penyakit lain seperti gastrik, high blood pressure dan lain-lain juga? Menarik. Betul. Betul. Yes, betul. Stres, depressed boleh menyebabkan penyakit fizikal. Okey, penyakit fizikal macam darah tinggi, gastrik, kanser. Okey, kena tahu juga ya, kanser, setiap manusia kita adalah mempunyai sel kanser. Okey, setiap dalam badan kita ni ada sel kanser, tapi sel kanser tu tak activate. Dia hanya activate, ini kajian ya, bukan saya kata. Ini kajian, boleh Google juga nama paper tu saya tak ingat, tapi sel kanser tu ada dalam setiap tubuh badan kita, cumanya dia tidak activate. Tapi bila kita dalam keadaan stres, sel kanser tu akan activate dan menyebabkan dia merebak ke anggota badan yang lain. Jadinya betul, stres, depress boleh menyumbang kepada penyakit fizikal yang lain. Macam gastrik. Gastrik tu sebabkan asid yang berlaku dalam perut contohnya kan. Jadi bila kita stres, hormon di bahagian otak kita ni dia akan merembes hormon dopamin, serotonin. Okey, dia akan menyebabkan fungsi dalaman badan kita ni berubah. Itu yang menyebabkan gastrik, high blood pressure, anxiety. So kesan-kesan dia tu lebih teruk lagi lah kalau tak dirawat lebih awal. Tapi yang kanser tu memang saya selalu ingatkan diri saya dan juga kawan-kawan saya, kalau stres cuba cope. Sebab tu saya ajar untuk cope tu dulu. Okay, cuba cope supaya kita tak activate sel kanser tu. Kalau kita sel kanser tu dia activate, dia akan merebak ke bahagian-bahagian tubuh yang lain. Itu yang nanti akan menyebabkan penyakit kanser yang lain lah. Alright. Betul. Actually memang ada kajian mengenai kaitan kanser dengan stres, makanan dan juga tidur. Jadi ada 3 benda ni yang kita kena jaga untuk mengelakkan inilah daripada penyakit lain lah seperti kanser, penyakit macam eczema tu pun sebenarnya asalnya daripada stres juga, autoimmune disease, SLE semua tu pun datangnya daripada stres jugalah. Ayah tengah buat PhD tentang kanser. Menarik. Saya punya PhD pun saya buat dalam breast cancer. Itu pun memberi, kadang-kadang dia memberi kita input kan, macam maksudnya kita bukanlah kita tak boleh stres, tapi stres tu bagus kalau kita ada yang good stress tadi kan. Good stress tu bagus lah. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih kepada Puan Ros kerana sudi meluangkan masa. Okey, tidak dilupakan juga sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan strategik Ansara Taiping, iaitu Unit Bimbingan dan Kaunseling MRSM Taiping, TNF Energy Sdn Berhad, Alka System Malaysia dan BG Capital Holdings. Baiklah para penonton, sekiranya anda ingin menonton kembali rakaman sesi ini, anda boleh berbuat demikian di Facebook Ansara Cawangan Taiping dan di YouTube Ansara Taiping. Baiklah, kita tutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Ars.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima